Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Baik saudara, kita sekarang ini selamat datang ke rancangan Malam Seram di pagi hari bersama dengan Casey dan Fizao. Tapi kalau anda tengok pada skrin, kenapa macam bukan dalam studio Sebab tu kalau baca tu Malam Seram di pagi hari outdoor. Jadi inilah kita berada di dalam kenderaan. Yang memandu adalah adik ipar saya. Sekejap Saya jadi itulah videographer, kena video switcher. So kita 4 orang dalam kereta sekarang. Cakap hello semua. Hello. Hai. Nampak tak? Fizao dengan tu kat belakang. Ya, kita gunakan 3 kamera dalam kereta. 1 kamera untuk memandang ke luar, 1 kamera untuk Casey dengan Hafiz ataupun wide angle nampak belakang, 1 lagi fokus kepada Fizao dan Hazika yang ada di belakang. Jadi kita sekarang ni kalau anda tengok dekat luar, kita berada di Jalan Bahar. Ini nak masuk menuju ke Lim Chu Kang. Kawasan yang kita nak pergi ni selalunya dikaitkan dengan banyaklah pengalaman seram. Jadi saya nak bawa anda ke satu kawasan yang mana saya sifatkan sendiri, saya berikan nama jalan ni sebagai jalan antara jalan paling seram di Singapura, tapi pada waktu malam lah. Sekarang ni cuaca alhamdulillah dia hujan, jadi dia agak mendung sedikit. Jadi kita akan rasa seram dia. Sambil-sambil tu Fiza dan Casey akan baca cerita seram. Jadi Fiza, nak cakap sikit? Oh, hai. So saya ni muka sekarang. Okay Fiza, my face right now. Hai, apa khabar semua? So hari Khamis ni sebenarnya saya dengan Casey diundang untuk sebuah acara yang kita akan pergi dari pagi sampai ke petang. So kita fikir why not kita rakamkan lebih awal lagi Malam Seram di pagi hari untuk awak dapat tonton, bukan live tapi jam 11 pagi. So terima kasih sebab yang tengah streaming in, tonton kami di Facebook, dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah pun subscribe. Jadi kalau awak yang subscribe, anda akan tahu tiap kali bila saya mau naikkan sebuah video baru ke, tengah premiering video macam hari ini ke, ya macam itulah. So terima kasih. Dan untuk yang telah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di YouTube saya, dan juga follow saya di Facebook, dan juga follow saya di Instagram untuk ketahui apakah antara konten yang akan saya mau naikkan bersempena dengan Fizao and Girlfriends. So, kita akan mulakan dari cerita pertama. Ini adalah kisah-kisah seram yang telah pun Casey serahkan pada saya, antaranya yang telah pun Casey terima yang telah pun dihantarkan ke casey@malamseram.com. So, macam mana kita kongsi cerita pertama? Baik, Fiza akan share cerita yang pertama ni. Tapi sebelum tu, memandangkan sekarang ni hujan lebat, audionya mungkin agak kurang baik lah sebabnya kerana hujan. So harap maklum lah. Dekat luar ni memang awak kalau tengok daripada skrin ni, nampak hujan lebat. Wiper nombor 2 sekarang wiper nombor 2 kira dah lebat lah. So kita harap dapat memandu dengan selamat, insyaAllah selamat sampai ke destinasi. Baik Fizao, cerita yang pertama tajuk dia apa? Cerita yang pertama ni tajuk dia adalah kisah penampakan seorang wanita di malam buta. So tengah-tengah malam lah, macam itu. Jadi kalau sudah bersedia, jom kita dengar kisah pengalaman Fizao dengan kisah yang pertama dalam Malam Seram di pagi hari. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okay, so inilah kisah dari Rina. So katanya, salam Casey, nama saya Rina. Boleh Casey gunakan sebagai nama samaran lah, nama Rina ni. Saya adalah seorang student yang belajar di Melaka, dan waktu tu saya masih lagi sedang menuntut dan belajar di kampus. Dan kawan-kawan saya pun dah merancang untuk ke PD, ke Port Dickson, untuk sambut berhenti kawan kita ramai-ramai. Jadi kalau antara saya tak tahu kalau Melaka ke PD ni dekat tak? Ke Port Dickson? Kalau Hafiz driving from Port Dickson pergi Melaka. Port Dickson from Melaka. Kalau dekat Melaka jauh gila 2 jam, 3 jam? Because
Port Dickson is like going towards KL already. KL So already. let's say from UI to agak Melaka, masih jauh, jalan masih jauh. Port Dickson Selangor kan? Selangor. Yes, Selangor. Selangor. Oh, tapi kalau I rasa untuk kawan kat Malaysia bagi orang dekat tau. Oh, dekat belakang je ni. Macam Rafi lah. Nanti kalau Rafi ni dia akan cakap apa tak? Contohnya kita dekat KL lagi kat rumah dia nak pergi Genting tak? Dekat je ni. Dekat dia punya dekat tu macam Tampines pergi Pasir Ris. Macam gitu. Tapi so this is exciting sebab kawan-kawan kat Malaysia kita dah lasak tau with road trips. So beberapa kawan mereka kata okey jom lah kita pergi Port Dickson ramai-ramai. So masa tu semua kawan-kawan saya termasuk saya kita tengah finals. Finals. Dan kita rancang untuk lepas habis last paper je kita ramai-ramai pergi PD, pergi Port Dickson. Okey, so lepas finals malam tu juga kita berkumpul dan malam tu juga kita rancang untuk ambil jalan tikus lah, iaitu the inside road. Tak mau ambil lebuh raya yang the main road, kita ambil yang the small road lah, inside road ya. Untuk sampai ke PD dari Melaka. Masa tu lebih kurang 1 malam. So jalan ni yang kita nak gunakan ni ada sedikit seram sebab malam-malam memang tak ada cahaya lampu langsung. Ui, berani. Bahaya juga ni So jalan ni agak seram dan jalan ni lurus yang berada di dalam dan dikelilingi oleh hutan-hutan. So Casey, saya ni dari kecil lagi boleh tengok benda yang ramai orang tak boleh nampak. Dan kawan saya ni pula tahu yang saya boleh nampak benda-benda macam ni. Aduh. Dan kawan saya yang bawa kereta ni, jadi kawan saya bawa kereta, saya kat sebelah dia, jadi co-pilot. Macam gitu. Jadi bila kawan-kawan saya yang lain tengah tidur berdengkur kat belakang, sebab yelah penat kan belajar kan untuk finals kan. Dah habis belajar, kita dalam road trip, mereka semua dah terlelap tidur dah. So semasa kita punya road trip ni, saya nampak adalah kereta ni, tak sure kereta apa nama ke jenama ke apa, park dekat dengan tepi jalan. Dan ada seorang wanita, so dalam kereta tu ada seorang wanita dan ternampak macam ada 2 orang anak yang berdiri. Wait a minute. So kereta ni park kan, tepi jalan kan. So ternampak ada seorang wanita dan macam ada 2 orang anak dia yang berdiri sebelah dia. Dan mereka berdiri tegak. Dan entah macam mana, walaupun saya dalam kereta ni, saya dapat rasakan macam mereka tengah tenung dan melihat ke arah saya. So dari jauh lagi, saya dah suruh kawan saya, stop, berhenti. Sebab saya suspect yang siapa tahu kalau kereta mereka accident, terbabas kan. So dari jauh saya suruh stop. Kesian sangat. Yelah, mak, 2 orang anak kan. So saya pun bimbang. Lagipun saya tak begitu takut sebab saya ada kawan-kawan yang lain yang ada dekat belakang our seats yang ikut kita. So I tak takut sangat lah sebab kawan-kawan saya ni lelaki. So kalau seseorang mungkin I tak berhentilah, I akan fikir 2 kali untuk nak berhenti. Kan takut. Tapi sebab kawan-kawan saya lelaki, okey, jom kita tolong, kita berhenti, kita tolong. Tapi sebab semua lelaki yang suruh, saya suruh mereka untuk berhenti. Yang peliknya ni, kawan saya ni tengok saya macam saya ni pelik. Dan nampak di raut wajah dia, dia takut macam, dia ni kenapa suruh berhenti Dan muka dia tengok I macam pelik gitu. Dan tanpa mengatakan ya ataupun tak mau ke, tak nak ke apa, tak cakap apa, dia diam je. Dia terus pandu, tak berhenti tak apa. So I marah lah. I macam berhentilah, berhenti. Stop driving. Dan saya membibil kat dia sepanjang jalan. Kesian lah tadi perempuan tadi tu, 2 orang anak tau. Kau tak kesian ke tengok dia? Tapi saya pelik. Kawan saya langsung tak cakap apa-apa. Saya membimbing seseorang, dia tak cakap tak nak, tak apa, dia terus pandu aja. Dan saya terpandang wajah dia, saya nampak kawan saya ni tengah berfikir, macam tengah merenung sesuatu. Last, lepas pandu tanpa berhenti, kita sampai di Port Dickson juga. Lepas tu semua nak ke restoran, nak makan malam, nak supper katanya. So kita semua turun,
Lepas order tu, semua kawan-kawan saya yang drive tu tanya saya. Dan masa tu kawan-kawan saya semua tengah pandang dan renung saya. Yelah Casey, diorang ni suka sangat dengan kisah-kisah seram sebab diorang tahu yang saya ni seorang aja yang boleh nampak benda-benda macam gini. So kawan saya pun tanya saya, Rina, tadi kau suruh kita berhenti kan buat apa? So I said, kau tak nampak ke ada kereta berhenti tadi? Ada perempuan, 2 orang budak yang berdiri kat tepi jalan tu. And guess what? Kawan saya cakap pula yang tengah driving tu, dia kata, Rina, kau tahu tak kenapa aku tak berhenti? Aku tak berhenti sebab aku tak nampak kereta apa kau cakap. Kau cakap, kereta stop. Aku tengah driving, kau tengok. Kereta apa Rina cakap Aku tak nampak. Tak ada perempuan, tak ada kereta, tak ada budak, tak ada apa pun. So apa yang kau nampak? So I pun dah macam okay, I pun dah faham apa yang terjadi tu kan. I pun dah tahu macam okay, maybe I seorang yang nampak kan. So kawan saya pun tahu yang saya nampak tu hanya saya boleh nampak. So dia pun kata sepanjang perjalanan bila saya dah nampak kereta tu, yang dia tak nampak tu, dia mula untuk kami doa dan surah-surah sepanjang kita pandu ke PD. Dan dia kata dia kena tenangkan diri dia dan kena beranikan dengan penuh kelelakian dia. Dia kata sebab takutlah. So nasib baiklah kawan saya tak berhenti, Casey. Tak ikut kata saya juga paksaan saya untuk berhenti. Kalau tak tahulah apa terjadi kan. So lepas tu lepas makan malam tu kita pergi ke Airbnb dan drive to there lah. Dan dia suruh saya onkan surah-surah kat YouTube. Lepas dengar kisah ni, kawan-kawan saya yang lain pun dah takut dan suruh saya juga hidupkan dengan kuat surah-surah kat YouTube tu. So kita dengar sepanjang perjalanan. Tapi ada antara kawan-kawan saya yang lain yang mempunyai agama berbeza. Jadi mereka mendengar pula ceramah-ceramah mereka yang berbeza dalam kereta tu. Jadi dan sekian itulah Casey. Itulah kisah saya. Maaf kalau kisah saya tak seram, dan itulah percubaan saya untuk sampaikan kisah ini dalam bahasa Melayu. Selamat malam seram. Okey, saudara, tadi cerita Fiza yang berlaku daripada Melaka ke Port Dickson. Actually kalau untuk kita orang Singapura memang jauh lah. Dia anything 1 hour dah jauh. Kan? Singaporean kan, anything 1 hour jauh, 1 jam lah. Tapi saya rasa kalau untuk orang Malaysia 1 jam tu kira okey lah. Okey lah. Jadi kisah tadi yang berlaku di Chalet kan dekat Port Dickson. Tak, itu berlaku dalam perjalanan dari Melaka ke Port Dickson. Okey. Dan tadi dalam perjalanan ketika Fiza sedang bercerita, kita sebenarnya masuk dekat kawasan ni. Ini dipanggil Jalan Bahtera. Jalan Bahtera ni ada 2 camp. Kalau awak tengok daripada skrin kat depan ni, dia sebelah kiri kamera adalah Camp Christine, camp untuk Girls Guide. Camp sebelah kanan Scout Camp, dipanggil Serimbun Scout Camp. Sebelah kanan sini lah, kalau awak tengok kat sini kan, sebelah sana lah. So 2 camp. Apis mungkin boleh reverse sikit, nampakkan 2 side boleh tak? Sikit rasa macam nampak dua-dua. Jadi Camp Christine, Camp Serimbun Scout. Sekarang ni kan tengah COVID. Jadi tak ada aktiviti-aktiviti camp yang boleh dijalankan. Maksudnya dua-dua camp ni kemungkinan besar dah kosong selama 2 tahun. Ada kerja lain lah. Sana sini lah. Kamera kan tak nampak ni je. Ada gini je. Tak bukan habis. Nampak dulu gini. Dekat sikit je. Lagi sikit. Okey, biasa gini boleh. So kedua-duanya camp ni kemungkinan besar kosong. Dan ada beberapa kisah yang pernah saya ceritakan berkaitan dengan walaupun nama dia, walaupun kedua-duanya camp ni adalah satu untuk Girls Guide. Kalau dalam bahasa Melayu Girls Guide apa? Pandu Puteri.
Pandu Puteri. Girls Guide satu untuk pengakap scout. Dan kedua-dua ni boleh digunakan disewa lah for public use. Jadi ada pernah saya share yang mana dekat Serimbun Scout Camp ni, dia katakan ada student yang nampak sebab dekat Serimbun Scout Camp ni dia kalau nak camping dekat sini, nak berkelah dekat sini, dia ada 2 tempat untuk tidur, satu dalam tent, satu lagi dormitory. Dan toilet dia jauh. Daripada dormitory tu kena jalan turun bukit baru ada satu toilet. Tu dia common toilet lah untuk mandi lah. Itu dekat Serimbun Scout Camp di sebelah kanan. Dan sebelah kiri ni juga ada beberapa cerita yang pernah Casey share, pengalaman student juga yang sama lah yang terdampak. Dan kedua-duanya pernah ada kongsi yang mana ada kes pelajar histeria. Satu ketika dahulu lah kena rasuk dan sebagainya. Mungkin nanti dalam perjalanan kita nak pergi satu lagi jalan yang kita katakan tadi tu. Kita akan masuk ke New Tiu. Nanti tadi kan sampai kat New Tiu tu kan, kita belok kiri all the way jalan terus. Ini nak tunjukkan anda je, inilah Serimbun ataupun Jalan Bahtera. Dekat sini ada beberapa yang pernah masuk ketika mereka buat night walk, adventure walk dekat sini lah. Dan kalau awak lihat sepanjang masuk jalan tadi tu, kiri kanan semak samun kan, kawasan semak, dan itu adalah kawasan tempat latihan tentera. Jadi dekat sini. Jadi mungkin nanti Hazika ada cerita nak share pengalaman seram dekat camp mana? Serimbun Scout Camp ada cerita seram? Tak ada But apa tu, when we were in Sec 3 we had camps in Serimbun and Pulau Ubin. So macam 2 sets all happening at the same time. But I went for the Pulau Ubin one. But so far alhamdulillah tak pernah nampak. So I don't want. Rasa seram ke tak ada? Macam feeling walks lah. Okay. Macam malam they had to walk through. Ada student tak yang kena ganggu? Okay, Hafiz can start kan? Student kena ganggu tak ada lah. But I think they like to do all this macam scare. Oh, all I these don't like students. it. I tak suka. Yeah. But so far alhamdulillah I tak pernah kena. My friends pun tak pernah kena. Tak benar. Walaupun yang scare tak scare tu. On camp is very Often, bad lah. Kerap lah. So Yeah. Okay, itu pengalaman Azika. Mungkin I think also because I don't want to see and we don't want to see kan. Macam kita kita tak protect, right? ya protect. So kadang-kadang macam like bagus saja orang protect ni Yeah. So yeah. Like I think so tau. Macam dekat Mediacorp, can you imagine I've never seen like, and I balik rumah ketika pagi sih, sorang-sorang jalan. I think kadang-kadang because I'm also like macam in my own zone. Kalau dia jalan pun dia macam like, bro, sis, kau tak nampak aku ulang alik depan kau? And aku macam in my own zone, fikir pasal program, fikir pasal jadi ni okay, kalau sini malam-malam seram Tengok. tak ada lampu Tak ada lampu. Hafiz slow down sikit. To Serimbun before for a shoot malam. Susah gila nak dapat taxi or grab sini. Nak Taxi come in and out reject. because people don't want to come in. Ya, jauh apa? Very Ya. Ada pernah share mereka masuk dekat dalam sini, dan apabila mereka ternampak seorang perempuan, ini dululah zaman dulu saya kerja dekat radio dulu. Dia drive sini. Lepas saya pelik kenapa perempuan ni jalan keluar seorang-seorang Mungkin sebab nak keluar, mungkin nak naik bas ke. Tapi seorang-seorang berani ke? Tak berani lah. Dia But kata nak But kan. kalau memang tak ada Grab, tak ada apa, kalau you terpaksa like Tak, ni zaman sebelum ada Grab. Sebelum ada Grab. Taxi driver pun tak nak masuk kat ni. That means you need to go all the way out to the main untuk flag off. malam malam ke pagi you nampak Tak, cerita someone chat. Dia kata dia travel sini kat malam-malam lah. Tak ingat pukul berapa lah, tapi dia kata at night dia tengah drive and he saw a woman walking out by herself. So berani perempuan ni. Tapi persoalan dia, adakah itu perempuan ataupun makhluk halus? Tapi dia cakap perempuan tu bawa beg. Takkan tu bawa beg? Oh yelah. Tak juga kan. That means orang lah. Orang lah. Tapi berani lah, tahap dia keberanian. Atau it's like macam dia apa people yang macam tak fikir tau. They just fikir of like I want to get my job done. Yeah. There are people like that macam like because apa tak, rasa takut you that your job is not done is greater daripada hantu. Kadang-kadang gitu kan macam like aku tak puasa. Penat sangat. Yeah, it happens. But masalahnya sini banyak ular Sini banyak tu ular. takut. Ular sawa. Yes. Sini Orang banyak tak takut, ular, banyak anjing liar. Ya. Anjing liar banyak. So berani lah dia kira. Dia berani lah. Dia kira kacau area lah. Rasa-rasa dia ada saka lah. Tak, dia kira kancong Ada orang dia. lindung.
Okey. Serimbun. Serimbun Chong. lah. Chong Jalan Bahtera. Actually kita pernah pergi sini dengan awak kan? Pernah. Dengan mak apa kan? Ada gambar kat sini kan? Banyak anjing di sini. Banyak. Ni hari ni tak ada, mungkin hujan, anjing tengah take cover. So ini kawasan Jalan Bahtera lah. Sekarang kita nak masuk, tunjukkan anda satu lagi kawasan dipanggil, mungkin ada yang dah tahu tempat ni. Sajalah, ini Malam Seram di pagi hari ni kita buat satu yang lain lah. Kita keluar dari studio untuk tunjukkan anda kawasan tempat yang kita rasa agak sunyi dan menyeramkan. So laluan berikut ini kita akan terus lalu sampailah habis dan kita akan tamatkan Malam Seram selepas ini. Okey. Lepas ni kalau kita belok kanan, kalau belok kiri kita akan sampai Jeti Lim Chukang. Oh, jom. Jeti Lim Chukang. Mana tu? Jom. Kita kesuntukan masa, dia tak boleh pergi ke sebelah kiri. Kita sebelah kanan tak boleh, kesuntukan masa. Sebelah nanti lain kali kita akan pergi sebelah kiri Jeti. Sebelah kanan kita akan pergi ke Woodlands lah sekarang, Kranji. Okey, kita nak lalu. No displays. Kita tour guide. Sebab tu Abang Casey loves to bring us around. Sebelah kanan adalah ni, sebelah kiri adalah ni. Actually, Abang Casey pergi mana-mana pun because you know that displays. It's good lah. Ya. Actually, okay, ni bukan kisah Malam Seram lah, tapi ini adalah kisah kita baru kahwin. So bila kita baru kahwin kan, so we were very it was like 9 years ago kan. So we just have our first red car, like small little red car that we love so much, our little Toyota car. So kita akan pusing-pusing kan, and he genuinely memang suka pusing-pusing kan. Nanti dia kata nanti kita ajak mak untuk pusing gini or he be like I nak kita ada kawan Mak Salih. Then I'm like, for what? So that I can bring them around Singapore and tell them what is what. I'm like, kau jadi tour guide. So terpahat dalam hati dan jiwa Casey nak jadi tour guide sebenarnya. Tak dapat kawan Mak Saleh, dapat mak mertua pun jadilah. Dapat apa? Mak mertua. Mak mertua Mak Saleh. Ni ada ipar saya pernah ikut saya pusing-pusing. Lepas tu dia dah sampai, dia kata, ini jalan pergi Melaka Ingat tak? Pusing je lah, pusing angin. Singapore ni actually banyak tempat tau kita boleh drive. So ni kita nak pergi sebelah kiri, nanti kita akan nampak dipanggil pusat latihan yang dipanggil Neo Teo Village. Dulu Neo kan aku dah cakap tempat dalam hati dia nak jadi tu. Okay, continue Mak. Very good. Neo Teo Village ni dulu adalah sebuah estate perumahan yang mana pemerintah Singapura nak jadikan ia tempat tinggal lah. I think many years back lah. But because the project macam tak ada orang sambut, dia macam terbengkalai gitulah. Ini menurut apa yang saya dengar dari orang lah. Mungkin saya silap, boleh tolong betulkan. Neo Teo Village sebab dia dalam tu ada pasar bulat, ada pasar, ada playground, ada rumah. Sini sebelah Api sudah ni. This is Neo Teo Village. Nampak tak? Tu rumah. Tapi sekarang dijadikan Hafiz masuk sini. Sini kita pernah pergi dengan awak kan? Kan? Have you been here before? Yes. This is Neo Teo Village. Kalau lihat jangan dekat sana dengan gate. Nanti sekejap lagi tentera dia datang. Ada bunyi. Tentera datang. So ni Neo Teo Village. Dekat Neo Teo Village ni kalau tengok ni ni rumah-rumah kosong ni semua. Kat sana dekat tengah-tengah sana ada pasar. Dan dulu orang dulu boleh masuk, belum ada pagar ni. Saya pernah masuk dalam jalan dan dulu nak jadikan estate perumahan lah kat sini. Tapi take up rate dia very low. So now dia jadikan tempat latihan tentera for dipanggil training untuk macam Singapore ni kan banyak rumah-rumah flat kalau berlaku peperangan. So they had this set up lah. Tapi dulu sebelum tutup pagar ni, setiap hujung minggu, Sabtu, Ahad, banyak Bangladesh suka duduk bawah sini. Sebab depan sana adalah dormitory Bangla. Asal you? Seriously, the take-up rate is very low. Tak ada. Oh, ada pasar Ada pasar dalam, ada pasar, ada playground, ada kedai. Patut jual balik siapa? Okay, Hafiz boleh reverse. Slowly Like yalah. But okay, tengok ada kereta tak? Tak ada kereta Hafiz. But never say never to such things. Sini clear, sana clear. Okay, ini Neo Teo Village dipanggil. Tapi tempat ni dia punya oxygen nampak level atas tu very healthy. Neo Teo Road. Nama jalan kat dalam kita nak masuk ni Neo Teo Neo Teo akan masuk ke Kranji. Oh, see? Kita akan ke lepas. Ni pasar tu pasar dia. Nampak? It's not functioning. It's not functioning, but the potential of it then macam like But it's just that I think the location lah. the location But welcome to So Kranji. right now this is Singapore punya countryside.
So the road that we are travelling in, kita nak masuk sekarang ni, kawasan ni adalah banyak all the farm area orang tempat Singapore, ternak ayam, ternak kambing. So satu sudut tu kalau you turunkan tingkap, you akan bau kambing. Jom. Nak bau kambing. Ni anda tengok apa ni? You akan bau kambing, you akan bau all those bau baja lah, so called lah. So kat dalam sini ada hydroponic farm, ada all the farm Singapore, buat ayam, telur ayam kat sini. So this is the road kita panggil Kranji Countryside. So sini waktu malam antara jalan yang saya nobatkan sebagai jalan seram kat Singapore. This is the place lah. Jalan dia quite long. Dan dia satu lane, two way traffic lah, one lane. Dia ada lampu jalan, tak kisah. Cuma seram lah malam-malam. Orang dah improvise. Lampu putih. Dulu lagi Dulu lah lampu ya, kuning. ya. Ni mana awak kanan ni? Ini masuk all the farm area lah. Kadang-kadang ada farm. Nanti dekat sini ada satu kawasan yang dah pun jadi macam commercialised kat Singapore, Kranji Chalet. Oh, I see. Dekat dalam Dulu situ. yang that we were rounding when I was pregnant kat sini Dekat sini. I tidur kat tu. So as you can see on your left and right, maybe Siapa ada cerita pengalaman tengah mengandung tak tidur suami ajak pusing-pusing kat Kranji? Ni malam seram. Dia punya dekat daerah hantu. Aku tertidur terlepak gini so this menjadi. is the area. Ini apa ni awak? Abang Kisi keluarkan kamera. Kanan ni. It's all farm. Ni semua tengah farm. Kan lately Singapore government cakap nak tingkatkan produce in Singapore because of pandemic. So I think they are all building the farm. They're encouraging entrepreneurs to like macam take up farming kan. Siapa So that kalau we are nak buat business, self-sufficient. buatlah business farming. Yeah. Cool. It's all about apa tu sustainability sekarang ni kan. Yes. That's the word. Okay, ni saya gunakan kamera ni. Tengah ambil gambar Apa dia? Tengah ambil gambar Tak nak ambil video kan, kita point something, kamera tak gerak. so okay. Kamera nampak road je. Kalau tengah drive di Singapura So korang tengok kan, susah nak dia punya dikelilingi. laluan tengok. Dia punya jalan very small and creepy and tempat dia memang sunyi lah. Tapi kiri kanan ni latihan tentera Nanti Fiza akan baca satu lagi cerita. Latihan tentera. All this. Nanti kadang-kadang malam It's nampak very tentera scary. marching. Macam yang marching tu like thank goodness. Okay guys. Takut Tapi juga. malam-malam sini kadang-kadang nampak tau nanti Bangla dia jalan seorang. Berani Nanti dia pergi kedai. Ni ada seorang lagi ni bekerja ni. Ada seorang Ni jalan. daytime okey, malam tu. Tu yang pelik. Dekat sini ada satu tempat yang dipanggil Bollywood Veggies. Oh. Ni Bollywood Farm. Ya, Bollywood Farm. So you can actually come here. Boleh datang sini. Kita stop kat tepi sini. Boleh tak? Depan sana sikit. Actually, you know these areas are a lot more protected tau. Dulu a lot of areas are open tau. That you can enter and drive it in. Sekejap boleh suggest. But that was like many years ago lah. So kita nak tunjukkan sikit. Orang kepo Bollywood masuk, Veggies. Kan menyibuk. Dia cakap nak deadpan face. Jika tolong Abang Kisi ambil video kat sana boleh tak? Sekejap. Abang Kisi punya mic tersangkut. Just buka pintu. Tak payah buka pintu, just kat daripada situ. Sini. Dari sana. Ya habis kena tu dulu. Okey. Sekejap Abang Kisi buka. Just situ je. Okay. Nampak? Tengah ambil Okey. Sekejap Abang Kisi snap saja nak sync audio Okay, so anyway, this is they call it Bollywood Veggies. Korang boleh datang sini, boleh nikmati salad. Salad. Korang boleh petik lah korang punya sayur-sayuran tempat ni Bollywood Veggies.
So boleh datang sini, dan dia itu ada opening hours kan. Operating hours dia Saturday to Sunday and public holiday 7 AM to 6 PM. Operating hours Thursday Thursday, Saturday, Sunday public holiday. Okay, tempat lah. Okay, best. Jom. Zika hold on to it boleh? Boleh. I think Zika can open ni. Nanti as and when kita tengah drive, you think you nak masukkan clip sikit-sikit ke? You can just snap. You can just submit je. Okay, so now we are moving on. Come, let's go. Ini Hafiz terus jalan, kita sambil berbual. Okay, right now seperti dikatakan tadi, kawasan ni memang banyak anjing liar. Nanti dekat depan anda akan nampak liar. Nampak liar pula. Liar macam nama orang. Nampak anjing liar. Tu kan, anjing kat tengah-tengah road. Dia tengok anjing dia. Bawa Tengah road. Tengah road. Dia nak tumpang katnya, boleh suruh duduk belakang lah. Kan kawasan ni. Dan terus Fiz, jom. Okey, ini adalah dekat sini ada, ini Kranji Marshes. Ini tempat baru. Jangan terus. Kranji Marshes ni satu hari kita masuk, awak boleh jalan dalam. Kemudian dalam tu ada resort Kranji. Awak boleh masuk dekat dalam, dia ada chalet, ada tempat makan, tempat pancing udang. Resort chalet. Dia panggil resort, tapi sebenarnya dia macam chalet. So mungkin one day kita buat malam seram di malam hari. Drive kat sini balik, kita compare. How is it, does it look like bila malam dengan pagi sini. Ni kita sekarang berapa? Sekarang pukul 12 tengah hari, 12.50 tengah hari. Sini banyak lori-lori. So kita nak kena, kalau memandu tu hati-hati lah. Like another like macam hydroponic area ni. Okay, sementara Hafiz drive, Abang Casey saya akan baca satu lagi cerita. Dan anda boleh tengoklah kawasan kat sini. Okey, pengalaman yang saya nak bacakan ini datang, okey, boleh dipendek sikit. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matno. Saya berasal daripada Singapura, Bukit Batok. Saya nak berkongsi satu kejadian. Pengalaman saya apabila saya dengan isteri sedang nak tidur. Pada waktu tu pukul 11 malam. Saya ada 2 orang anak. Anak saya pada malam tu tidak bersama dengan kami. Bracket Alhamdulillah. Kerana 2 orang anak saya berada di rumah mak saya. Mereka hujung minggu ada kalanya akan berada di rumah mak ataupun rumah mak mertua. Jadi pada malam tu, itu merupakan hari Jumaat. Kami dah hantar anak awal tadi. Dan kami telah pun baliklah pulang ke rumah. Pukul 11 malam tu kami dah nak tidur. Saya dengan isteri saya dah nak masuk tidur. Apa yang berlaku, tiba-tiba bilik anak saya ni, dia ada mainan tau. Ada satu tempat simpan mainan. Dan salah satu mainan anak saya tiba-tiba bergerak. Dia adalah mainan anak patung. Kalau kita squeeze, kita squeeze dia akan bersuara. Macam, "Hi, want to play with me? What is your name?" So malam tu saya dengan isteri tengah dalam bilik. Yang dengar isteri saya. Isteri tegur, "Bang, you dengar tak bunyi apa tu?" Kemudian saya cuba dengar dan cakap, "Oh, itu kan bunyi mainan budak-budak." Kemudian isteri cakap, "Yelah, kenapa dia boleh bunyi? Tak ada orang tekan." Kata isteri saya pada saya, "Mungkin agaknya dia terhempap tak dengan mainan-mainan, sebab dia kan dalam bakul. Tapi bang, dari tadi bang asyik bunyi." So saya pun pergilah check. Bila saya cek, anak patung yang anak saya main yang ada bunyi tu, dia bukan dalam bakul pun. Anak patung tu berada dekat atas katil anak saya tengah duduk. Saya pun letak balik anak patung tu dalam bakul. Kemudian masuk dalam bilik, saya bohong kat isteri. Saya kata, "Alah, benda tu dekat dalam bakul lah." Ini cerita pun meremang ni. Benda tu dekat dalam bakul lah. Sebab abang dah keluarkan, dah letak tempat lain. Okey. Diam. Nak tidur lagi, bunyi lagi Casey. "Hi, wanna play? What is your name?"
Isteri saya macam, abang dia bunyi lagi lah. Nanti kejap. So kali tu saya keluar lagi, pergi sebelah, saya angkat anak patung tu. Tiba-tiba bila pegang dan tengok muka dia, rasa seram ke si. Macam kenapa aku tak pernah pun pegang anak patung ni. Bila pegang pada malam tu rasa meremang pula. Saya pun cuba nak keluarkan bateri. Nak keluarkan bateri dia susah ke si. Nak kena cari screwdriver yang kecil. You know screwdriver yang kita gunakan untuk cermin mata. Rumah saya ada, cuma tak tahu letak kat mana. Kadang-kadang Hafiz pernah ada masalah tu tak? Lupa simpan barang. Lupa pakai je kan. Bila tak nak pakai depan mata depan mata tau, macam gunakanlah aku, pakai lagu kan. Jadi saya macam nak cari malam tu dah pukul 11. Saya pun dah mengantuk. Alamak, macam mana Last anak patung tu saya masuk dalam plastik. Saya gantung dekat depan pintu rumah. Lagi takut sih. Macam tapi tak dengar lah. Kalau ada bunyi saya dah jauh sangat. Luar rumah. Gantung dekat depan pintu rumah, luar rumah saya. Kemudian saya tutup pintu. Isteri tanya, abang buat apa? Tadilah abang buang sampah tadi. Padahal gantung anak patung kat depan. Masuk bilik tidur, tutup pintu. Alhamdulillah tak dengar pun lagi bunyi tu. Saya tak pastilah anak patung tu rosak ataupun tidak. Tapi itulah pengalaman saya. Anak patung tu berbunyi, "Hi, wanna play? Can I be your friend?" Okey, sekarang kita dah berada dekat Kranji. Ini adalah Kranji Dam. Kranji pula salah. Apa nama tempat ni? Can we sit here one Sungai day? Kadut Awak? Can we sit here one day? Sini banyak anjing. No, ni ada fishing. Ada orang tengah fishing? Yalah, sini banyak anjing. Kalau malam-malam Tak, kita pergi macam gini lah, timing gini. boleh. The water is so close to the shore. Ini tengah air pasang Kan bestnya. kan? Tu nampak tu seberang tu Johor. That is Johor. Hello Johor. See you soon. Gitu. So itulah pengalaman. Sekarang kita berada dekat kawasan apa nama Kranji. Oh betul lah, Kranji. Ini Kranji Dam. The other one is Seletar yang dekat Yishun tu. Yishun Dam. Ni Kranji Dam. Sini ada kes dulu pada tahun 80-an ada budak mati lemas. Sebab tu tak ada pagar-pagar ni semua. Dulu terbuka. Dia letak pagar ni sebab pendatang haram. Kesiannya. So dekat sini kita akan menuju ni kawasan industrial estate di Kranji. These are all Kranji industrial estate dekat Sungai Kadut. Kita akan on the way pergi ke sebuah tanah perkuburan dipanggil Kubur Lama Kranji. Kubur Lama Kranji. Kita akan pass by lah, tak akan masuk. Hujan lah. I don't know, jadi macam tengok laut, tengok tu kan, very peaceful Jadi aku masuk kat bangunan ni macam like, okay. Macam work. So we are now at kawasan Kranji. We're almost coming to the end of the malam seram di pagi hari outdoor. Harap semua terhibur. Fiza, cakap sikit Fiza. Saya terhibur dengan kisah seram tadi. So what happened to the ghost? What happened to the patung? Tak ada lah, dia kata dia tak tahu benda tu rosak ke atau tu dia just gantung kat luar je. Lepas tu, selagi? Apa dia? Dia tak cerita, dia kata saya gantung kat luar tidur sampai pagi lah. Habis dia tak buang patung? Nanti saya email dia balik. Semua macam nak tahu cerita. Nak tahu macam sambungan. What do you do kan? Like pagi-pagi tu patung tu macam mana? Like sebab dia buang ke? Kalau Zika buat apa? Patung tu. Ada tak kat lift area? Tempat mainan Ausahayan. We have that dekat bawah meja. I pernah dengar. Bunyi apa? Bunyi train dia. I pass by. I ada dengar bunyi macam dia punya train bunyi. Aku buat bodoh. I just pretend like I didn't hear nothing. Tapi tak takut lah. Cuma macam asal bunyi Yeah, I just assume that kita kepau. I just assume the better things Still same. Nanti kalau tu dia punya ada tenenenet aku terempak. It's some motion thing. I'm thinking nothing out of it. Oh pernah awak. Okay, ni bukan kisah seram ni awak macam cerita seram Lepas ni this was very recent. Sebab baru-baru ni Casey overnight dekat studio sebab tengah buat editing and production kan kat studio kan. So dekat rumah was me and the kids. So I know that Casey tak boleh malam tu. I lock all the doors lah kan. Dah lock semua. And dah malam. Dah tengok movie nak anak-anak. Tetap kalau tidur kasi. Okay, you know what? Tidur. Masuk bilik. So I masuk bilik dengan Hayan. So Awasam was lagging kat pintu lah. Dia macam pelan-pelan. Sekali tiba-tiba je
Tiba-tiba macam dia lompat ke katil tau. Awesome. You know, he's so drama kan. Dia tengah baring, dia lompat macam kucing tau. Ibu, there's someone at the door. Aku dah macam nonsense So I was thinking, okay, pintu dah lock, semua dah lock. There's someone at the door. The door kan. Aku macam, there's no one at the door, it's only you at the door. You come and sleep. So, but the more he said that, actually kan jantung dia macam there's someone at the door. Aku dah macam Ini bangunan kosong semua. baring. Lepas tu kami macam mana nak kau abang Casey suruh balik. Okey, sekejap. Ya, Sorry. Jeans. Pisau sekejap Ya. tak apa, tak jalan terus. Apa ni? Sebelah sini Fizi ambil video. Slow down. Sebelah dia atas. Okey. Sebelah sini kita pas baik adalah kubur keranji. Jalan terus, pelan-pelan. Jalan terus. Sini. Nampak tak? Dalam ni semua kubur. Nampak tak ada batu nisan kat depan ni? All kubur. Sini all kubur dalam. Jalan terus. Okey, go. You catch it? Nampak? Nanti kita boleh zoom lah time end. So kita dah sampai di penghujung. Tadi sambung balik cerita yang tentang Awesome. Dah habis tak apa. Dah habis. Dah. Dah turn off dah. Casey, janganlah gitu. Kisah Casey yang kiriman email ada tak? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, sementara memandu dah boleh on the way proceed to base camp. Ni Yishun ni? Taklah, dekat tu lah. Ni Yishun? Sengkang ni. Ni? Sini bukan, ni Woodlands. Oh, Woodlands. Keranji Woodlands. Habis tahu mana pergi kan? Ya Allah, orang Singapura pun tak tahu mana Keranji mana Woodlands. Masuk mana Woodlands highway. mana apa? Yishun. Pandai kau cakap Yishun. Okey saudara, kisah berikut ini datang daripada mana tadi nama dia sekejap Okey. Ashikin. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Ashikin. Nak berkongsi pengalaman. Kisah ini berlaku ketika usia saya 9 tahun. Saya bermain hide and seek dengan adik lelaki saya. Jadi dekat rumah adik lelaki saya berusia 7 tahun, saya 9 tahun. Kami bersembunyi dekat dalam sebuah rumah. Rumah kami terletak di kawasan Yishun dan rumah kami adalah rumah jenis 2 tingkat. So pada masa tu adalah tak tahu berapa round saya kena sembunyi, adik saya pasang. So adik saya kira dekat bawah 1, 2 sampai 20, saya kena lari lah cari tempat untuk sembunyi. So masa tu bila adik tengah kira, saya lari naik atas dan saya pergi ke bilik ibu saya untuk sembunyi dalam kabinet dia. Pintu kabinet ibu saya adalah jenis sliding door. Saya tolak pintu tu, masuk dekat dalam, terus tutup pintu kabinet. Kemudian dekat dalam tu saya sembunyi di celah-celah baju. Di celah-celah baju sementara saya tunggu adik saya datang. Adik saya cuba cari saya, Casey. Adik saya sampaikan buka pintu almari. Adik saya tengok dalam. Saya nampak adik saya nampak saya, tapi adik saya tak nampak saya. Dia buka, kakak. Dia buka. Ni aku dah kena. Adik saya tak nampak, tak perasan saya. Itu yang menghairankan saya. Takkan adik tak nampak? Jadi saya pun happy lah. Saya sembunyi kat dalam. So kemudian apa yang berlaku? To cut the story short, selepas adik saya cari dekat bilik mak saya, dekat dalam almari tak ada, adik saya pergi ke tempat lain. Saya masih lagi bersembunyi di dalam almari menantikan giliran saya untuk pasang. Sebab permainan ini adik kena cari saya sampai dapat. Kalau tak, saya tak akan keluar. So saya duduk kat dalam tu. Bayangkan Casey, saya sampaikan tertidur dekat dalam almari. Waktu tu sedang bermain hide and seek. Dan tahu-tahu bila saya sedar, ibu saya dalam keadaan menangis, ayah saya dekat luar. Ibu terus memeluk saya dan ayah memarahi saya kenapa saya duduk dalam almari. Pada masa tu saya baru sedar yang saya bermain sembunyi-sembunyi sekitar pukul 8 malam. Ibu hanya temui saya pada pukul 10 lebih malam, Casey. Kerana mereka sendiri mencari saya seluruh rumah tak jumpa.
Mereka yakin saya dalam rumah, cuma mereka tak tahu di mana saya berada. Masalahnya, persoalannya, kenapa bila ibu dengan adik yang buka pintu almari untuk cari saya, mereka tak dapat lihat saya tengah duduk dekat bawah baju yang tergantung. Pelik kan? Adakah ini kemungkinan kerana saya disembunyikan oleh hantu? Tut. Hantu apa, Bis? Hantu nak cakap tak boleh. Disembunyikan oleh hantu. Tut. Wallahualam. Tapi saya bukan bermain sembunyi-sembunyi waktu maghrib. Saya main pukul 8 malam. Itu sajalah pengalaman yang saya nak share pada Casey. Harap Casey dapat bacakan dan kongsi kepada yang sedang menonton. Itu pengalaman dia. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Apis ada cerita seram? Ada? Tak ada Ni kau adik-beradik macam mantu tak suka kan? Bagus lah. Ini don't waste time lah. Disturb this family. Alhamdulillah. Tak nak lah pengalaman. Kak Big ada cerita seram kat radio dulu. Tak ada? Radio ada. Dia pernah cerita apa kat radio? Tu yang you suruh Cik buat cerita. Apa pula buat cerita? Kau tengok. Dia nak feeling belong, dia pun tak kena ganggu. Lepas tu dia kata sekarang tak cakap tak ada. Tapi kata Alhamdulillah tak pernah nampak. Yeah. That's a Alhamdulillah part. Dengar dengar macam Okay. Antara all the sibling lah Hazika, Hafiz, Fizao, Hashika, Hafika. Siapa yang paling penakut? Macam mesti pergi mana-mana, kalau let's say mesti nak berdua. Aku penakut lah. I'm just penakut. Tak ada I tak tahu lah. I'm extreme. Sebab tu lah guys, penakut. sebab tu lah hantu tak nak kacau diorang. Apa? I penakut. Penakut gila. Oh yes. Ya, penakut. Duduk rumah tak boleh, dengar bunyi apa panik. Tak boleh, penakut. Actually dekat office kalau tu pun pernah dengar bunyi. I think when she's dulu kerja kat Kedekot lama pun Tak. Okey, kakak kau dia tak takut tau. Fizao ni dia bukan jenis yang penakut-penakut, tapi dia akan kena ganggu lah. Dia macam kadang-kadang dia datang dia cakap dengar orang cakap shh, dekat tengah on air pagi-pagi. Dia macam tak, agaknya dia lalu aku tak perasan. Dia macam hey. Nya. Mak lalu aku tak nampak ke nya. So dia ada kind of gangguan. Dia datang tengah macam mic test bila kita kerja pagi. Start kerja pukul 6 sampai 5.30. So nanti kita suara baru bangun tidur. Kita kena longgarkan muscle kan. Test tengah buat gitu, nanti Kak Big dia pernah share ada suara macam shh. Actually ada macam ingat tak ada story yang cakap dekat 3 tu. Ke office tu yang I tengah tidur. I came to office super early. Kadang-kadang kita kerja super early ber. I don't know why also I go to so early also. I go to like macam pukul 6 pagi. Sampai office 6.30 pagi, atas gelap gila, tak ada orang, belum sampai kerja lagi. So I'll be there first so that I can avoid traffic, I can avoid apa-apa. Kadang-kadang dia dapat kerja awal so that we can avoid traffic and then do our a bit more than we rest on the sofa kan. So until now, I tak tahu is it like real ke, is it mimpi ke, is it apa. Yang Kak Big dengar orang masuk pintu, habis tu orang tu cakap dengan Kak Big macam dia tengah tidur lah. Yeah, that part is like I will remember every single thing yang happen. Yang I was taking a nap, tengah baring tutup mata, and then it was very gelap still. So possibly orang belum sampai office. But you know that time the old, I'm talking about the old Kedekot, the old Ria was opposite of Warna. So I tahu Warna tengah gelap gelita, tak ada orang. And I know that all the station belum sampai lagi. So it possibly could be Cik Sansan ke, Cik Cie ke yang masuk office. Maybe the admin staff. Sebab yang datang awal selalunya the admin staff sampai awal. So I thought like maybe but it has never been orang dari radio lain akan masuk for nothing because Ria was empty. So bila dia masuk dia macam tu lah, dia tengah tidur and then giggle. Because my story is the same. I will tell the same story like so I'm like and then it was talking to another person now, and the other person that was there did not talk. It was like macam a conversation like dia tengah tidur and then the person laugh. And then although you tengok mata, you can feel a presence of them coming nearer kan. So tengah dekat sofa tu punya belakang menghadap pintu.
So basically the person kalau dekat pintu cannot see you until they come very close and look at you. Jenguk. Dia tengah jenguk. So I felt dia datang dan dia jenguk. Dia tengah tidur And then dia berliga tau. I could see like macam feel on my face. And I waited for very very long. I can feel that they're still in the office. Sampailah I think kan you boleh feel kan the day is getting brighter kan. Sampai I can feel like macam orang dari lain station datang. And it was where like I started like crying. I ran down to the lift. I started crying dekat bawah. And I think who that I met downstairs Was it Abang Shah? I tak ingat lah kat bawah tu. So I beritahu lah what happened. And then they were like, agaknya you mimpi tak? And then also I was like, oh, mimpi So until now I'm like thinking, is it mimpi? Is it not? Because pagi tu I truly believe yang I kena ganggu. But then because he said mimpi tak, now I'm like thinking maybe mimpi. Yeah, so I don't know. Itulah kisah yang tak tahu seram. But at the point of time was seram, and every single time I ceritakan pasal tu, I akan beremang. And throughout the entire night actually, entire morning yang tu kan, I beremang the entire time. So, do you think it's true or do you think it's mimpi? Maybe lah. Mimpi what? Maybe can be true. Mimpi, I don't know. Like until now, Maybe orang tak nak takutkan you. So they won't tell you like, oh yeah, you kena ganggu. Who won't say that one? Usually if you tell them the way they say like, oh maybe it's just and usually bila orang masuk masuk office Ria, gelap, macam gelap-gelap kan. Ni dapat aku pun tak faham like why am I so berani like that. Oh, I'm only berani when it's work tau. When it's work driven, I'm just thinking about work aja. So masuk office tu, I boleh hidupkan radio sebab dah ada DJ on air But I don't want. I just want peace. I just want like to think about work. So I'm macam, okay, tak apalah. It's just office. Like it's not scary. Masuk office, buka lampu, luar gelap, and I baring. And it was when the person masuk. And then dulu dekat Ria, dekat pintu bila buka ada bidai. You know bidai. Ching. So benda tu buka and I heard a ching. Dia pause. So I waited. So usually orang masuk pintu office, dia buka pintu. Dia buka pintu je, orang akan cakap, hi, anyone's there? Tak ada. Ni dia buka, silence. So I was like, kenapa tak berbual Rumah habis lah Dia jalan sikit, dia gerak sikit. Then, dia tidur lah. And it was giggling. And then the person comes very close to my face. So itulah, itu aja cerita dia. Not so scary. Tak apalah, pengalaman kan. Terpulang lah. Kadang-kadang benda tu tak seram, tapi kalau kita alami dia seram-seram lah. Ada satu makcik ni dia pernah naik lift. Saya naik lift mesti. Setiap hari balik naik lift, bunyi lift tu macam bunyi orang nangis. Tapi seram. Rupa-rupanya bunyi nangis tu adalah bunyi lift punya chain yang dah lama semua. So after dia betul kan dah tak bunyi lagi. Tapi still kalau bunyi chain pun, kalau seorang itu kau dengar pun seram juga. Hafiz macam mana dengan bunyi burung dekat bawah kereta? Bunyi burung Itu kelakar. Itu seram Itu betul-betul peseram. ni ada satu cerita. Hayan dia suka buat bunyi burung tau. Dia sekarang habit dia macam Dia boleh buat bunyi burung. Exactly bunyi baby. So bila Hafiz jemput Hayan dari sekolah, Hafiz ambil Hayan masuk kereta, Hayan pun buat. So si uncle dia tak tahu yang anak saudara dia ni suka buat bunyi gitu. Dia ingatkan ada burung kat dalam kereta. Lepas tu tengok tak ada. Lepas tu keluar apa? Keluar tak bawah kereta. Tak, dia first keluar. Bawah kereta. Kat luar. So tengok bawah kereta tengok ada burung kan. Kadang-kadang ada burung tu. Tengok tak ada. So okay, tak ada, maybe dah terbang lah. So when I close the door, ada bunyi tu burung kat dalam kereta. Okay, apa benda ni bunyi? But the moment I turn, nampak muka Hayan. Dia tengah buat bunyi tu. Tapi maknanya Hayan punya bunyi memperdaya atau perdaya tau Hafiz macam betul lah, macam real lah. Kira legit punya burung. Legit nampak. Dalam kereta. Okeylah, kita pun dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram di pagi hari outdoor. Terima kasih. Dia punya konsep agak lain sedikit. Kita memandu anda mendengar, tapi mohon maaf audio sekejap baik sekejap tidak kerana hujan kan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Fizaul tahniah, kita dah boleh makan berlima sekarang ni. So hari ni adalah hari keempat lah officially kalau kat Singapore. Kita dah makan berempat, makan berlima kan. So officially kita berempat boleh keluar makan kalau kita nak.
Jadi stay safe everyone. Semoga orang tersayang ni dijauhi dari wabak. Dan kalau tengah sakit ni, tengah home recovery ni, semoga cepat sembuh. And anything else? And we're gonna see you. Let us know kalau you suka, beritahu kita dalam bahagian comment section. Kalau you suka kita buat macam rancangan macam gini dalam kenderaan, on the move ke, you lebih suka kat studio ke, atau you nak buat kita macam mana ke, you nak kita keluar negara ke nanti ke. So just leave it in the comment section lah, beritahu kita, sebab kita akan baca-baca komen kan, kita tengok okey lah, jom kita try yang baru, yang berbeza ke macam mana kan. So jumpa you all nanti pada minggu depan 11 pagi macam biasa dalam Malam Seram. So esok jangan lupa Fiza and Girlfriends akan sambung. Kita nak cakap pasal social media. Adakah ada yang gunakan social media ni untuk kenal-kenal, ada katakan social media ni merapatkan jurang antara adik-beradik terpisah, ada yang katakan social media ni pula dapat memusnahkan, meruntuhkan rumah tangga. Baru-baru ni dekat TikTok. Tahu ni sana. Yang ni cerita dia ni. Cerita ni? Tak, kita dah dapat? Tak. Cakap pasal pasal social media yang boleh mengganggu, merosakkan perhubungan, pertunangan, rumah tangga. Kisah cerita Cik Casey, ada pengalaman? Tak adalah pengalaman saya jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video Malam Seram di pagi hari, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Fizao and Girlfriend. Banyak konten, setiap Selasa ada konten makan. Kalau belum tonton konten makan ayam terpedas di Singapura, boleh tonton. Apa tajuk dia? Hari Selasa lepas. Ayam pedas gila di Arab Street. Ayam pedas gila di Arab Street, boleh search. Okey, jumpa lagi. Bye. Dalam Malam Seram di pagi hari. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengahnya melihat